Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, InsyaAllah bab 4 ni kita masih lagi dengan tumbuhan dan kita akan belajar tentang pengangkutan dalam tumbuhan lah, tisu vaskular. Okay. Dia akan berkait rapat dengan bab 2 yang kamu belajar lah, bab 2 form 5 ni lah. Okay, dia akan berkait rapat, sedikit berkait rapat. Okay, tisu vaskular. So by this time ataupun dah sampai tahap ni, bila sebut vaskular, cikgu harap kamu semua dah tahulah. Dia akan melibatkan apa? Xylem dan juga phloem. Bila kita sebut tisu vaskular je melibatkan xylem dan juga phloem. Bila xylem dan phloem, dia akan melibatkan pengangkutan dalam tumbuhan sama ada air ataupun sukrosa dan sebagainya lah. Okay. So by this time kamu dah kena familiar dah. Okay. So kenapa tumbuhan kena adanya sistem pengangkutan ni? Okay. So kita tahu untuk tumbuhan membesar dia memerlukan air dan juga nutrien. Okay. Dan yang mengangkut air dan nutrien dalam tumbuhan adalah xylem dan juga phloem. Okay. Okay. So disebabkan makin besarnya tumbuhan tersebut, jadi dia memerlukan nutrien dan juga air yang lagi banyak lah. Okay, jadi dia memerlukan satu sistem pengangkutan yang efisien untuk dia mendapatkan bekalan tersebut. Okay, dan juga untuk menghantarnya ke semua sel dalam tumbuhan itulah. Okay. So dalam tisu vaskular akan ada dua, cikgu ulang balik, xylem dan juga phloem, di mana xylem ni mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke batang dan juga daun tumbuhan lah. Manakala phloem mengangkut sebatian organik. Okay, seperti sukrosa dan sebagainya. Daripada daun ke tempat lain lah, ke batang dan juga akar. Okay. Okay, tumbuhan yang ada sistem pengangkutan ni, yang ada xylem, phloem ni, kita kenali dia sebagai tumbuhan vaskular. Simple kan? Okay, tumbuhan yang bukan vaskular pula, yang tak ada sistem pengangkutan ni, kita akan kenali dia sebagai tumbuhan bukan vaskular lah, yang seperti alga, lumut dan sebagainya. Yang mana tumbuhan-tumbuhan ini tidak mempunyai sistem pengangkutan. Okay. Okey, jika kita lihat dengan lagi lebih terperinci, okay, di sebelah xylem ni, di sekeliling xylem ni akan ada satu sel yang kita namakan sebagai trakit lah, ataupun ada satu komponen kita namakan sebagai trakit, yang mana trakit ini juga akan membantu xylem untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Okay. So di samping mengangkut air dan garam mineral, okay, trakit dan juga xylem ni juga berfungsi sebagai sokongan mekanikal. So bila air penuh ataupun air banyaklah dalam tumbuhan tersebut, kita boleh katakan salur xylem dan trakit ini akan penuh lah. Dan kita boleh katakan tumbuhan tersebut berada dalam keadaan segah dan dia tidak akan mudah patah dan sebagainya lah. Okay, so dia memberi sokongan mekanikal juga selain daripada mengangkut air dan juga mineral. Okay, ini gambaran salur xylem. Okay, yang besar ni salur xylem. Okay, kebiasaannya sel-sel kecil tepi ni akan ada, kita panggil sebagai trakit lah. Dia lebih kurang xylem tapi dia lebih panjang dan nipis dan lebih panjang dan kurus lah. Sama juga dia akan ada dinding lignin, okay, yang tebal dan sebagainya. Okay, sel xylem ni merupakan sel-sel mati yang tidak mempunyai cytoplasma, yang mana dia tersusun panjang dari hujung ke hujung membentuk satu salur lah. Kita panggil dia salur xylem. Okay, dinding salur xylem ini kita akan ada material kita namakan sebagai lignin, yang mana lignin ni boleh menebal dan penebalannya tidak sekata. Kenapa tidak sekata? Untuk memberi kekuatan, satu, penebalan ni untuk memberi kekuatan kepada struktur xylem ni supaya tidak pecah lah ataupun tidak ranap. Dan yang kedua, dia boleh menyokong pokok daripada lenturan. So dia membenarkan lenturan pada pokok tersebut lah. Okay, so itu adalah fungsi lignin. Okay, trakit. Okay, trakit sama juga dengan xylem, dia juga mempunyai penebalan lignin. Dan dia juga ada liang untuk membenarkan air itu berpindah kepada trakit-trakit yang bersebelahan. Okay. So xylem dan trakit ni dia ada berhampiran. So kedua-duanya berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke batang dan juga ke pucuk lah pada daun tumbuhan. Okay.
Okay, kita tengok pula sel phloem. Okay, dalam sel phloem akan ada struktur tube tapis dan juga sel rakan di sebelah dia tu. Okay, so kita panggil dia sebagai sel rakan lah. Dalam bahasa Inggeris dia adalah companion cell. Sel rakan, sel peneman, macam itulah. Okay, kita tahu phloem akan mengangkut sukrosa, asid amino, hormon dan sebagainya lah ke seluruh pokok. Okay. Tapi berbeza dengan xylem, phloem adalah tisu sel hidup lah kerana dia mempunyai cytoplasma. Okay. So bagaimana tiub tapis ni berfungsi? Okay. So kalau tengok gambar aja tiub tapis ni, okay, inilah yang phloem ni. Sebelah itu akan ada sel-sel rakan lah berhampiran dengan phloem tu, akan ada sel-sel rakan. Okay. Okay, tiub tapis dia takkan ada nukleus, dia tak ada ribosom, tak ada vakuol. Okay. So ini membenarkan sukrosa boleh lalu dengan lebih mudah lah. Okay. Biasanya di kedua-dua hujung, dekat bahagian hujung tiub ni ataupun sel ni akan ada pelat tapis. Yang mana dekat pelat tapis ni akan ada lubang ataupun kita panggil dia liang tapis lah. Yang mana dia akan membolehkan sebatang organik tadi tu mengalir dari satu tiub ke tiub yang seterusnya. Okay. Sel rakan yang di sebelah ni, companion cell ni di sebelah tiub tapis ni, dia akan membekalkan tenaga. Untuk apa? Untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiub tapis. So melibatkan pengangkutan aktif lah. Okay, daripada tempat yang kurang sukrosa kepada tempat yang banyak sukrosa dan sebagainya. Okay. So, tamat 4.1, kamu akan tengok lebih detail pengangkutan ni dalam 4.2 dan juga 4.3 lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.